Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, sama-sama kita merafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih lagi kita dapat menyambung pengajian kita. Yang kali ini kita akan sambung, iaitu tentang sirah ataupun sejarah. Masih lagi dalam kitab yang sama, iaitu kitab Khulasah Nurul Yakin. Baik, pada pertemuan yang lepas kita telah melihat ataupun telah mempelajari sedikit sejarah tentang kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pada pertemuan kali ini kita masih lagi pada bab yang sama, tetapi kita masih kita masuk ke dalam poin yang keempat, iaitu berkenaan tentang wafatnya ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga tentang bab siapakah yang mengasuh beliau ataupun siapakah yang membesarkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi dalam kitab ini disebutkan ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berumur 4 tahun. Kan? Jadi ketika mana umur baginda Nabi 4 tahun, ibu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia. Ketika ia kembali daripada Mekah, waktu itu ibu baginda Nabi ini telah kembali, maksudnya setelah pergi daripada Mekah, kembali ke rumah, dan kemudian ibu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Ibu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi ke Madinah untuk menziarahi kubur di makam suaminya, iaitu ayah kepada baginda Nabi. Ini bersama ibu beliau, iaitu bersama ibu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikut juga kakek beliau Abdul Muttalib. Ini terjemahan daripada bahasa Indonesia. Kakek ini maksudnya datuk lah. Jadi ibu baginda Nabi pergi ke Madinah untuk menziarahi makam ayah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu bersama dengan Abdul Muttalib, kan? Dalam riwayat yang lain, dalam kisah ataupun sejarah yang lain, pendapat yang lain, ada disebutkan tentang Ummu Aiman juga ikut bersama, kan? Kemudian pada poin yang ketiga disebutkan ibu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikebumikan ataupun dimakamkan di Abawa. Abawa ni nama satu tempat, satu kampung yang berada di antara Makkah dan Madinah. Mungkin siapa-siapa yang pernah pergi umrah boleh mengetahuilah Abawa itu dekat mana. Dan Abawa ni satu perkampungan yang berada antara Makkah dan Madinah. Kemudian setelah kewafatan ibu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ketika itu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diasuh ataupun dijaga oleh Ummu Aiman. Ummu Aiman ni siapa? Beliau merupakan seorang pelayan ayah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi sebagai ringkasan daripada bab yang kita sebutkan tadi, perkara yang keempat tadi, ibu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau wafat ketika mana baginda Nabi berumur 4 tahun dan dimakamkan di Abawa. Kemudian baginda Nabi diasuh ataupun dijaga oleh Ummu Aiman, iaitu pelayan ataupun pembantu kepada ayah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, seterusnya kita masuk kepada isi yang kelima ataupun poin yang kelima dalam bab yang pertama, tentang pendidikan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan wafatnya datuk beliau ataupun kakek beliau. Kakek ni bahasa Indonesia, datuk lah bahasa Melayu. Yang mendidik baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesudah ibunya wafat, iaitu datuk beliau, iaitu Abdul Muttalib, kan?
Ketika mana umur 6 bulan, ayah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Kemudian umur 4 tahun, ibunda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Masih lagi kecil, 4 tahun ni. Maka ketika itu penjagaan ataupun pendidikan baginda Nabi diambil alih oleh datuk beliau, iaitu Abdul Muttalib, kan? Abdul Muttalib ni beliau sangat cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi cintanya kepada anak-anaknya sendiri. Ni kan. Jadi Abdul Muttalib, datuk baginda Nabi ni, amat mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi cintanya kepada anak-anak dia sendiri. Ni yang seakan-akan jadi lumrah kehidupan lah kan. Biasanya datuk ataupun nenek kita tu, dia lebih sayang kepada cucu berbanding kepada anak-anaknya sendiri. Bukan tak sayang kepada anak-anak, dia sayang juga, tetapi kalau ada cucunya, biasanya dia akan lebih sayang lagi lah kepada cucu mereka. Baik. Kemudian yang keduanya, ketika umur baginda Nabi 8 tahun, datuk beliau ni telah meninggal dunia, telah wafat setelah mengasuh Nabi selama 2 tahun. Jadi Abdul Muttalib mengasuh ataupun membesarkan baginda Nabi tak lama, 2 tahun sahaja, iaitu bermula umur 4 tahun hinggalah umur 8 tahun. Kan? Hingga umur 8 tahun. Kemudian apabila baginda Nabi berumur 8 tahun, maka Abdul Muttalib telah meninggal dunia. Sesudah datuk beliau meninggal dunia, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diasuh ataupun dibesarkan, dijaga oleh paman. Paman ni bapa saudara ataupun pakcik lah. Bapa saudara baginda Nabi, iaitu Abu Talib. Kan? Abu Talib. Setelah umur 8 tahun, datuk baginda Nabi meninggal dunia, kemudian baginda Nabi diasuh oleh bapa saudara baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Abu Talib. Jangan silap, Abdul Muttalib, datuk Abu Talib adalah bapa saudara ataupun pakcik. Dalam ni disebutkan Abu Talib pada awalnya miskin, lalu Allah Subhanahu wa taala memuliakan beliau, kan, dan menjadikan beliau ni memiliki banyak rezeki setelah mengasuh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah salah satu kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada pakcik ataupun bapa saudara baginda Nabi. Dulu miskin, kan, dalam keadaan orang kata kekurangan. Kemudian setelah Abu Talib menjaga dan membesarkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah berikan kekayaan, Allah muliakan dia, Allah berikan rezeki yang banyak kepada Abu Talib. Sebabnya apa dia? Sebab dia menjaga dan membesarkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian isi yang keempat, kehidupan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu diasuh oleh bapa saudaranya dikatakan cukup. Kan, alhamdulillah, cukup, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala segala sesuatunya. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala permudahkan, kan, dalam keadaan yang mencukupi. Maka sebagai ringkasan dalam bab ini, bahagian yang kelima ni, datuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Abdul Muttalib, telah mendidik beliau sesudah wafatnya ibu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian datuk baginda Nabi, iaitu Abdul Muttalib, wafat ketika mana baginda Nabi berumur 8 tahun. Kemudian ketika Abdul Muttalib ataupun datuk baginda Nabi ini meninggal dunia, maka pakcik baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kemudian membesarkan baginda Nabi dan juga mengasuh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi sebagai kesimpulan, dalam pertemuan yang kali ini yang telah kita bahaskan tadi itu, iaitu menceritakan tentang kewafatan ibu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada umur baginda Nabi 4 tahun, kemudian kewafatan datuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
pada umur 8 tahun dan kemudian disambung oleh pakcik iaitu Abu Talib. Kan? Mudah-mudahan ada manfaat. Jadi insya-Allah kita akan berjumpa pada pengisian yang seterusnya. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum wa liwalidina wa liwalidikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.